Assalamualaikum. Apa kabar semua? Saya ini nama Haji Bakir. Saya ini orang kaya. Udo Omar dalam kenangan. Udo Omar atau nama sebenarnya Omar Hitam merupakan seorang pelakon filem Melayu yang terkenal dengan watak pelakon pembantu dalam sesebuah filem. Meskipun hanya sering diberikan watak pembantu, tetapi bakat dan lakonannya sangat menonjol dan dianggap sebagai pelakon serba boleh kerana mampu untuk membawa pelbagai watak. Apa kau pikir aku mau daun kanan enggak? Ya. Kau lasing tu tadi. Lasing. Bodoh. Kau lah. Kisah anak muda yang berasal dari Padang ini bermula pada tahun 1922 apabila bakatnya mula berputik ketika dia sering menonton pertunjukan bangsawan di daerahnya di Medan. Oleh kerana boleh dikatakan setiap malam beliau akan pergi menonton pementasan bangsawan di kampung dan daerah di sekitarnya, Udo Omar kemudian diajak berlakon sama. Soal wang tidak menjadi masalah kerana waktu itu kumpulan Gempar yang sering mengadakan pertunjukan bangsawan itu tidak mengenakan bayaran. Justru itu pelakonnya pun tidak dibayar. Mereka bekerja secara sukarela dan sumbangkan apa saja yang mereka mampu. Pada waktu itu, sesiapa yang hendak menonton pertunjukan bangsawan diminta membawa bangku, tikar atau apa saja yang boleh dijadikan tempat duduk untuk menonton pertunjukan itu secara percuma. Kemudian dengan kumpulan Gempar itu, Udo Omar terus berpeluang melawat daerah-daerah di sekitarnya di Padang. Hampir keseluruhan kampung di Padang telah dijelajahi olehnya bersama kumpulan Gempar seperti di Padang Panjang, Lampung, Aceh, Bengkulu, Palembang dan lain-lain. Bermula dari situlah pertunjukan dan bayaran menonton mula dikenakan. Sudah sampai hukum Tuhan. Hah? Aku dah mahu kau mati dah. Balur. Tegas kau beritahu dengan dia. Kau tak percaya sulit atas dia. Oleh kerana ingin terus memperluaskan bakat dan minatnya dalam seni lakonan, beliau akhirnya memasuki kumpulan bangsawan Royal Opera pada tahun 1927. Melalui kumpulan ini, beliau terus menambah pengetahuan dan pengalamannya dalam dunia seni lebih kurang 3 tahun lamanya. Ketika bersama kumpulan ini, banyak daerah di Indonesia yang dijelajahinya kecuali Bali, Ambon dan 2-3 wilayah lain yang tidak dijelajahinya. Pada tahun 30-an, Udo Omar seterusnya berpindah ke pertunjukan nasional yang dipelopori oleh pelakon veteran Indonesia, pimpinan Fifi Yong. Tajam lagi kis. Tajam melayar lah. Kemunculan kumpulan ini ada ceritanya sendiri dan dia pernah menyatakan bahawa kumpulan ini muncul bila pihak Belanda mula mencurigai setiap pemain bangsawan dan setelah mengetahui banyak ejen-ejen PKI mula menyusup ke bidang bangsawan untuk memperkembangkan pengaruhnya. Disebabkan itu, setiap permohonan yang ingin mendapatkan lesen pertunjukan bangsawan ditolak dan pertunjukan bangsawan yang ingin diadakan dikenakan larangan dan tapisan yang ketat. Bagi mengatasi hal ini, kumpulan bangsawan tadi mengubah coraknya dengan memasuki kumpulan nasional. Sebenarnya, bangsawan dan nasional itu sama saja isinya, tidak banyak bezanya. Tujuannya untuk mengelakkan diri dari menggunakan bangsawan yang dilarang oleh Belanda. Bikin sambal belacan. Kalian tak perlu belacan. Jam, itu closing kau. Dalam mengikuti arus perkembangan semasa, Udo Omar berpindah pula ke kumpulan Blood pada pertengahan 1935 dan dengan kumpulan inilah beliau berpeluang berhijrah ke Singapura. Saya mau minum air susu. Boy mana boleh minum air susu? Tidak. Antara yang mengikutinya bersama berhijrah ke Singapura ialah Allahyarham Wak Kasban, Ahmad C.B.,
Pak Murni dan Sri Panggung Sahara dan ramai lagi. Di Singapura, tempat pertama yang diadakan pertunjukan bangsawan adalah di New World. Oleh kerana sambutannya baik, rombongan itu meneruskan pertunjukan ke Malaya. Setelah kembali semula ke Singapura, kumpulan Blood semakin mendapat sambutan dan banyak kumpulan lain ditubuhkan untuk menyainginya. Antaranya Aman Belon yang banyak bercorak jenaka, Grand Noran Opera pimpinan Pak Yem, Dan Opera, Hasan Temburang, Matahari Terbit dan ramai lagi. Aduh, ikut bawang mati. Pada waktu itu, pentas-pentas bangsawan di New World dan Happy World sangat mendapat sambutan. Kerana itu, Udo Omar sesekali berpindah pimpinan dan kumpulan. Ini kerana beliau berharap dapat memperlihatkan berbagai watak dan peranannya dalam bidang ini. Dari berbagai kumpulan itu, Udo Omar dipilih untuk membawakan berbagai peranan hero, pembantu hero, pelawak dan penyanyi. Pada waktu itu, menyanyi menurutnya dimestikan kepada setiap pelakon bangsawan. Jika tidak boleh menyanyi, peluang untuk menjadi hero anak bangsawan tertutup. Kerana itulah yang dinamakan bangsawan atau opera. Tanpa kebolehan itu, sukar seseorang boleh diterima menjadi pelakon bangsawan. Iblis tonic. Iblis tonic mana ada, Tuan? Sarah, and give me setan and tonic. Setan lagi tak ada. Seterusnya, pada tahun 1953, Udo Omar mula memasuki dunia perfilman. Perkenalannya dengan Allahyarham P. Ramlee dalam satu pertunjukan sandiwara di lorong 38 Geylang menjadi detik manisnya dalam dunia filem. Hari ini hari orang boleh jadi besok hari kita, siapa tahu ke? Memang betul, Tua. Lebih lagi kalau sekadok naik junjung atau sekudung mendapat cincin. Udo Omar dipelawak untuk berlakon dalam filem Hang Tuah. Menurut P. Ramlee, watak Tun Ali dalam filem ini amat sesuai dengan Pak Udo. Ternyata pendapat ini benar dan beliau terus ditawarkan untuk berlakon dalam filem-filem yang dikeluarkan di Jalan Ampas. Fatih dah khatam tentang belajar ilmu hewan, Tuan. Tetapi hewan yang serupa ini, Cikgu Fatih belum ajar Fatih, Tuan. Salah satu fakta yang menarik mengenai Udo Omar, nama Udo ini diberikan oleh P. Ramlee sendiri kerana nama asalnya Omar Hitab ini sudah biasa digunakan. Maka pangkal nama Udo ini diberikan sesuai dengan kebolehannya membawakan apa jua watak yang diberikan kepadanya. Beliau terus bergiat aktif dalam dunia perfilman di Jalan Ampas dan filem terakhirnya di Jalan Ampas adalah filem 3 Abdul. Derma apa yang Tuan Guru sedang cari? Derma hendak membuat rumah sekolah anak-anak yatim. Sekolah? Beliau tidak ingat berapa banyak filem yang pernah dilakukan olehnya di studio Jalan Ampas, tetapi dia mengagak tidak kurang dari 60 buah filem. Kebanyakannya filem-filem komedi sebelum perusahaan filem itu ditutup pada 1967. Setelah perusahaan filem di Jalan Ampas ditutup, beliau kemudian berpindah ke Keteh Keris. Cuma 4 atau 5 filem sahaja yang sempat dilakukan olehnya sebelum perusahaan itu juga ditutup. Oleh kerana beliau lebih gemar menjadi pelakon bebas, maka Udo Omar lebih gemar memperluaskan bakatnya di stesen TV dan radio. Sejak dari itu, berbagai jenis lakonan, khususnya komedi, sering dilihat dan menjadi tontonan orang ramai. Awang batin. Siapa yang tak sayang dengan bini, ui? Selain berbakat sebagai pelakon bangsawan, opera, bolero, sandiwara, filem, TV dan radio, beliau juga berkebolehan menulis skrip dan banyak skripnya pernah didengarkan di bangsawan di radio. Selain itu, beliau juga pernah menulis skripnya dalam filem Nujum Pak Belalang. Pendek kata, semua bidang bangsawan, bolero, opera, sandiwara sudah menjadi sebahagian dari darah dagingnya. Ada sebuah masalah. Satu, banyak-banyak. Dua, sedikit-sedikit. Tiga, jarang-jarang. Empat, kadang.
Kadang, apa itu? Beliau pernah menyatakan kekesalannya kerana tidak ada suatu pihak pun yang ingin membukukan segala bahan-bahan itu menjadi kajian kepada generasi hari ini dan akan datang. Bagaimanapun ia dapat dikenal semula bila ada usaha untuk menghidupkannya itu dilaksanakan sesuai seperti yang disarankan oleh Encik Sa'ari Tadin, Setiausaha Parlimen Kebudayaan. Apa yang penting menurutnya, dengan segala usaha mengumpul dan membukukan kegemilangan bidang-bidang tadi ada pada zaman perkembangan generasi hari ini dan masa depan, mereka dapat membezakan yang mana satu kenal, opera, bangsawan, bolero, sandiwara dan lain-lain. Sesal kemudian tidak berguna. Semoga menjadi pedoman hidup juga keturunan. Melalui pengalamannya dalam dunia filem, beliau menyatakan berlakon dalam bangsawanlah lebih suka dari yang lain. Dalam bangsawan, para pelakon tidak diajar berlakon dan tidak punya skrip. Segalanya bergantung kepada kebolehan sendiri. Samping boleh menyanyi sambil berlakon. Pada ketika artikel ini yang disiarkan pada 3 April 1977, Pak Odo yang kini berusia 71 tahun menyifatkan dirinya sudah tua dan ingin beristirahat. Namun, sesekali jika ada undangan, tak pernah ditolaknya. Udo Omar telah meninggal dunia pada Februari 1980 pada usia 74 tahun. Menurut seorang pelakon veteran, Ahmad Sabri, yang juga rakan karib Udo Omar, antara waris dan anak-anaknya ialah Sabri, Sidik, Ismail, Safiyah dan Kasmah. Sementara isteri-isterinya yang bercerai meninggal ialah Siti Yusjar, Rainah dan Jamaliah. Kesemuanya adalah bekas pelakon-pelakon bangsawan. Semoga mereka semua ditempatkan di kalangan orang yang beruntung di sisi Tuhannya. Al-Fatihah. Hello, what can I do for me? Lambe bana baru nak datang, rasa patah pinggang den. Saya dah masuk, Encik. Ha? Dah masuk? Macam mana aku boleh masuk lubang telefon ni? Bukankah lubang telefon ni kecil?